berangkat ke pentas perasmian. Hadirin dipohon berdiri. Ampun tuanku, hadirin yang dihormati sekalian, sama-samalah kita menghormati lagu negeri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamal Lolail, Tuanku Raja Perlis, Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Jamal Lolail, Tuanku Raja Muda Perlis merangkap Tuanku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Ampun Tuanku. Terlebih dahulu, patut bagi pihak majlis mengambil kesempatan ini untuk menyembahkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih di atas limpah perkenaan duli-duli Tuanku berangkat bercemah duli ke Majlis Perasmian Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Kangar Perlis sempena sambutan keputeraan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ke-75. Sesungguhnya, keberangkatan duli-duli Tuanku amat ditunggu-tunggu oleh patik sekalian dan
Sudah tentu, ianya akan menjadi kenangan abadi buat Patik serta sekalian hadirin yang hadir pada malam ini. Ampun Tuanku, Patik mohon berkenan dulu Tuanku untuk Patik meneruskan atau cara majlis seterusnya. Ampun Tuanku. Yang amat berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis. Yang Arif Tuan Abu Bakar bin Kata, Hakim Mahkamah Tinggi Kangah. Yang berhormat Datuk Haji Hamdan bin Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mak Isa bin Sabu, Mantan Menteri Besar Perlis. Yang berhormat Datuk Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ihsan, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Yang berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Esko Hal Ehwal Agama Islam, Kebajikan dan Bantuan Bencana, Hubungan dan Kerjasama Sempadan. Yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis. Yang berbahagia Sahibul Samah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Tuan Haji Umar Nazim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Yang berusaha Dr. Haji Hazman bin Hassan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Div-Div Kenamaan dan para jemputan, Tuan Imam, Pengurusi serta Jawatankuasa Karya Masjid, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian ke Majlis Perasmian Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Kangah Perlis sempena dengan sambutan Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ke-75 dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini akan merapatkan perhubungan dan kemesraan bersama sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Ampun Tuanku yang amat berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Majlis pada malam ini dimulakan dengan alunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh qari jemputan pada malam ini iaitu Al-Fazil Ustaz Muhammad Anas bin Abdul Hadi, manakala intisari ayat akan dibaca oleh Ustaz Muhammad Adli bin Aziz. Majlis dengan ini mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم سبيل الله بأموالهم
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan, beriman kepada Allah dan akhirat serta tidak menyekutukan Allah dengan sesiapa pun. Kerana perbuatan syirik itu membatalkan semua amal kebaikan dan pelakunya akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Orang beriman adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kepatuhan kepadanya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain kerana kemampuannya melakukan atau mengelola apa sahaja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini bererti tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Akan tetapi perlu diingat bahawa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Hal ini kerana salah satu bukti seseorang beriman apabila ia dapat melakukan amal soleh yang bermanfaat bagi sesama manusia. Oleh itu saudara, perlulah diketahui bahawa peranan masjid sebenarnya bukanlah tempat melakukan ibadah khusus semata-mata, bahkan lebih daripada itu. Kedudukannya sama seperti kedudukan Islam yang mencakupi berbagai-bagai sudut. Memasuki masjid bererti melangkah ke kawasan yang melambangkan ketulusan, kemesraan, kerahmatan dan kesyumulan agama. Jadi, bersempena dengan majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita mengambil satu titik penyatuan umat Islam, iaitu dengan menggerakkan hati untuk mengimarahkan masjid dengan menghidupkan majlis-majlis ilmu, aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya. Oleh itu, marilah sama-sama kita terus beristiqamah untuk mengimarah rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, insya-Allah. Demikianlah di antara intisari ayat yang telah diperdengarkan oleh qari sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fazil Ustaz Muhammad Anas bin Abdul Hadi dan Ustaz Muhammad Adli bin Aziz di atas bacaan dan intisari ayat yang diperdengarkan sebentar tadi. Majlis pada malam ini dengan menjemput yang berbahagia Tuan Haji Ramli bin Yusof, pengurusi Jawatan Kuasa Karya Masjid mewakili anak karya untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Perlis, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tunku Raja Muda Perlis, ampun tuanku. Patik bersama dengan ahli jawatan kuasa serta anak-anak karya Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Perlis dengan penuh hormat ta'zim, marafah sembah dan menyunjung kasih atas perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis ini dan seterusnya menyempurnakan peresmian bangunan baru masjid di Kriah ini. Ampun tuanku. Patik memohon ampun dan limpah perkenan untuk menyampaikan ucapan kepada hadirin sekalian. Yang amat berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Isteri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, serta hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah perkenannya kita dapat berhimpun pada malam ini
bagi menjayakan majlis peresmian bangunan baru Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama. Rasa bersyukur saya juga panjatkan kerana pada hari ini bangunan baru Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama yang melambangkan kekuatan umat Islam dapat disiapkan walaupun sedikit kelewatan dan akan disempurnakan peresmiannya. Hadirin sekalian, untuk makluman, sejarah awal pembinaan Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama ini bermula pada tahun 1960-an daripada binaan asal kayu dan bata serta beratap Hephaestus oleh Kerajaan Negeri Perlis dan dapat menampung seramai 500 jamaah. Disebabkan pertambahan penduduk dan anak keriah, terbina sebuah bangunan baru yang tersenggam indah pada hari ini untuk memberi keselesaan kepada anak-anak keriah dan dapat menyemarakkan lagi usaha-usaha untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kesempatan ini juga saya dan seluruh anak-anak keriah ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada individu-individu yang telah mewakafkan tanah dan menghulurkan sumbangan dalam membina semula bangunan baru masjid ini. Semoga sumbangan yang diberikan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dinilai di sisinya sebagai sedekah jariah. Mengakhiri ucapan, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih pada Kerajaan Negeri Perlis atas sokongan dan kerjasama merealisasikan hasrat harapan anak-anak kariah supaya sebuah bangunan masjid yang baru untuk membolehkan tuntutan ibadat dilaksanakan dengan lebih selesa. Ucapan terima kasih juga kepada Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Perlis, JAIS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAID, Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis, JKR, serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pembinaan masjid ini, serta semua yang berjayakan majlis pada malam ini. Ampun tuanku. Demikianlah ucapan patik pada sidang hadirin majlis. Menjunjung kasih tuanku. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Ramli bin Yusof di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Ampun tuanku, yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, majlis seterusnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis untuk berucap. Yang Amat Berhormat, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga dan para sahabat baginda. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, semah patik mohon diampun. Patik bagi pihak kerajaan negeri dan hadirin sekalian, dengan penuh hormat dan takzim merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan duli-duli tuanku, berangkat bercemar duli bersama-sama patik sekalian ke majlis pada malam ini. Sesungguhnya keberangkatan duli-duli tuanku telah menambah serikan lagi
majlis pada malam ini. Kesediaan duli-duli tuanku bercemar duli untuk bersama-sama rakyat di majlis malam ini amat bermakna. Malah ia menyemarakkan lagi hubungan dan tautan kasih di antara rakyat dengan duli-duli tuanku. Ampun tuanku, patut bagi pihak majlis merafak sembah memohon limpah perkenan duli-duli tuanku untuk patut menyampaikan sepatah dua kata kepada sidang hadirin sekalian. Yang dimuliakan saudara pengacara majlis, yang berhormat Datuk Haji Hamdan Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, Yang Arif Tuan Abu Bakar Katar, Hakim Mahkamah Tinggi Perlis, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Maisa Sabu, mantan Menteri Besar Negeri Perlis, yang berhormat Datuk Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ihsan, Seusaha Kerajaan Negeri Perlis, yang berhormat Tuan Rozaini Rais, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi Hal Ehwal Agama Islam, yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat Sabu Samahah Mufti Negeri Perlis, Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, yang semuliakan Tuan Haji Ramli Yusof, Pengerusi Tan Kuasa Karya Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama, berbagai datuk-datuk dan datin di Div Jemputan, pemimpin masyarakat, rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan limpah perkenannya dapat kita bersama-sama berkumpul di majlis perasmian Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Perlis pada malam yang berbahagia ini. Saya yakin majlis ini dapat memperteguhkan lagi ukhuwah di kalangan umat Islam, khususnya di negeri Perlis ini. Masjid adalah pusat ibadah, pusat pendidikan dan pusat pengembangan syiar Islam. Ia juga menjadi benteng kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah menjadi hasrat kerajaan negeri agar pembangunan dan perubahan pesat yang berlaku di dalam masyarakat dapat diimbangi dengan keutuhan pembangunan rohani di kalangan rakyat, di kalangan umat Islam di Perlis ini. Oleh itu amatlah wajar masjid berperanan sebagai pusat pembangunan rohani dan pembentukan sahsiah diri individu Islam. Malah masjid juga harus menjadi tempat untuk individu bukan Islam yang berminat dengan Islam untuk mempelajari, memahami dan akhirnya menerima Islam. Menyedari pentingnya institusi masjid, kerajaan negeri setiap tahun menyediakan sejumlah peruntukan untuk pembangunan fizikal masjid dan lain-lain program ilmu dan kerohanian. Kini Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama adalah sebuah masjid baru yang lebih selesa, lebih luas dan lebih cantik untuk umat Islam beribadat. Pembinaan Masjid baru Al-Ghufran ini telah menelan belanja hampir 7 juta ringgit. Satu jumlah yang agak besar di mana pembinaannya telah pun dimulakan dalam bulan Ogos tahun 2013. Sesuai dengan wajahnya yang baru dan kemudahan yang lebih baik, maka wajarlah Masjid Al-Ghufran ini diimarahkan dengan pelbagai aktiviti dan program ilmu untuk melahirkan insan-insan Islam yang cemerlang, bukan sahaja untuk kehidupan di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak. Adalah diharapkan masjid ini akan berjaya menarik lebih ramai lagi jemaah, terutamanya golongan muda untuk datang beribadah. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, sesungguhnya hanyalah yang layak memakmurkan atau menghidupkan masjid-masjid itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Maka dengan adanya sifat-sifat tersebut, mudah-mudahan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menjayakan pembinaan masjid ini, khususnya
Jabatan Kerja Raya Negeri, Jabatan Halal Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, dan juga lain-lain pihak yang terlibat. Begitu juga kepada ahli-ahli tangkuasa dan ahli-ahli kariah Masjid Al-Ghufran ini. Ampun tuanku, demikianlah ucapan Patik, dan Patik bersama-sama hadirin sekalian menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan duli-duli tuanku mencemar duli berangkat ke Majlis Perasmian Masjid Al-Ghufran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75 Duli Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Raja berdaulat, Raja berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Tingkatkan daulat serta adil, kekal perintah Jamalul Lail. Dirgahayu tuanku, dirgahayu tuanku, dirgahayu tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi ucapan dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis. Majlis merakamkan jutaan ribuan terima kasih. Ampun tuanku yang amat berhormat, yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Majlis Perasmian Masjid Al-Ghufran sempena sambutan Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ke-75 pada malam ini diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Esko Agama Islam, Kebajikan dan Bantuan Bencana Hubungan dan Kerjasama Sempadan, menghadap dan mohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis serta mengiringi tuanku untuk melafazkan titah perasmian Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Kangar Perlis. Yang Berhormat, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya juga saya dikurniakan kekuatan untuk berangkat ke majlis perasmian masjid pada malam ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada kerajaan negeri yang sentiasa prihatin dan membaik pulih masjid-masjid yang lama dan telah rosak. Saya berharap agar usaha ini dapat diteruskan supaya rakyat dapat beribadat dengan selesa, insya-Allah. Hadirin sekalian, masjid bukan hanya menjadi tempat beribadat khusus bagi umat Islam, malah masjid juga menjadi pusat ilmu yang dinamik dan terbuka kepada pelbagai disiplin ilmu, termasuklah dalam bidang profesional seperti kesihatan, perundangan dan bidang kemahiran lain. Pengajaran ilmu ini amat penting supaya masyarakat tidak ketinggalan dalam kemajuan dan isu-isu semasa, serta berupaya membuat penilaian melalui sumber yang sahih dan adil. Bahkan pengajaran ilmu agama dan lain-lain ilmu sekalipun hendaklah memberi fokus kepada objektif ataupun maqasid syariah. Di samping itu, peranan masjid juga adalah sebagai pusat perpaduan yang menyeluruh dan melindungi masyarakat. Dalam hal ini, saya ingin memuji usaha yang dibuat oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat melalui Perlis bagi mengajak masyarakat bukan Islam supaya berkunjung ke masjid bagi mengenali dengan lebih dekat tentang ajaran Islam. Perkara ini amat penting
supaya kita semua saling memahami dan menghormati ajaran dan budaya masing-masing. Dengan ini barulah rakyat dapat hidup dengan harmoni, tanpa syak wasangka dan saling tolong-menolong demi kesejahteraan bersama. Saya juga ingin berpesan bahawa masjid adalah lambang ataupun imej umat Islam. Oleh itu, kita semua perlu menjaga kemakmuran masjid dengan sentiasa hadir solat berjemaah, kelas-kelas ilmu serta menjaga kebersihan masjid, termasuklah tandas dan keceriaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, di negeri Perlis ini masih ada lagi masjid-masjid yang engkar dan tidak mematuhi peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam. Perkara ini tak patut berlaku, kerana di Perlis ini kita berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah, full stop. Walau di negeri-negeri lain ada yang katakan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab. Kita terima semua mazhab. Kita tak tolak tu yang setengah orang tu silap. Dia ingat kita tolak mazhab. Sebenarnya kita terima semua mazhab. Jadi adalah masjid-masjid yang masih belum ikut lagi, tak nak ikut, enggan. Saya nasihat kepada mereka, kalaulah didapati apa yang mereka praktik tu, mereka bahasa betul, silalah bawa Quran, hadis, bawa nas, pergi jumpa mufti, Datuk Mufti, dan minta penjelasan dan bincang dua hala. Imam masjid bawa ke mufti, mufti terangkan, minta imam pula terangkan pada mufti. Kita bukan kira nak cari siapa yang betul atau salah, tapi yang kita nak cari ialah kebenaran. Kalau didapati kata imam tu betul, kita boleh perintah satu boleh ni ikut macam yang dipraktikkan oleh imam tu. Senang saja, tapi janganlah buat keras. Kita, kerana dengan cara keras tu, tuan-tuan, imam tu akan membawa anak-anak karya macam kambing tu terjun dalam lubang. Ikut dia. Saya tak maulah tengok anak-anak karya buta tuli atau ikut saja tak tahu apa yang betul, apa yang salah. Kita tiap-tiap ibadat yang kita buat, kita mesti ada sebab dan nas. Janganlah pasal tok saya buat tu, saya kena buat yang tu. Zaman dulu mungkin dia tak ada lagi kemudahan yang terdapat pada hari ini, macam nak Quran, terjemahan dan hadis-hadis dan sebagainya. Jadi silalah, kalau berasa tuan-tuan yang betul, pergilah jumpa Datuk Mufti, minta keterangan dan sama tukar pendapat. Apa yang kita pegang di Perlis ini lah berpegang pada Quran dan Sunnah Nabi. Kat itulah saya nak pesan. Kerana saya selalu dengar orang di luar pun kata, pasal apa di Perlis ni kononnya Wahabi. Saya sendiri pun tak tahu apa Wahabi tu. Pasal kalau ikut buku orang belah barat, Wahabi ni puak-puak yang ganas, teroris, meletup kapal terbang, meletup bangunan, bunuh orang hidup-hidup. Tu orang kononnya orang Wahabi. Tapi saya ingat orang Perlis ni tak sampai tahap tu lah. Kita pun patuh kepada undang-undang juga. Bukanlah pandai-pandai sangat nak bunuh orang dan sebagainya. Dan saya harap
kita sama-samalah cuba mendidik orang-orang di bawah kita ke jalan yang benar. Dan tuan-tuan puan, saya ingat cukuplah saya cakap pasal ni. Saat ni banyak sangat lagi pesanan saya pun banyak tuan-tuan lagi tak faham. Jadi akhir kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan Masjid Al-Ghafuran Batu Dua Lama, Negeri Perlis. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sekali lagi menjemput Yang Berhormat Tuan Rozani Rais menghadap dan mohon berkenan Duli Yang Amat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis untuk bersama-sama Tuanku Raja Perlis menyempurnakan gimik perasmian dan terusnya menandatangani pelak perasmian masjid dengan diiringi bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis dan Deputi Berhormat. Ampun tuanku, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cendah hati kepada pewakaf. Dititah menghadap Tuan Haji Ramli bin Yusof di atas sumbangan bagi menjayakan pembinaan Masjid Al-Ghufran. Wan Mahmud bin Mahad di atas wakaf tanah. Syarikat Kampung Kecoh bekerjasama dengan Tanggungan Tidak Berhad di atas wakaf tanah. Wakil. Waris kepada almarhum Abdullah bin Ahmad, juga wakaf tanah. Dan Haji Abdul Rahim bin Sa'ad, juga wakaf tanah. Dan seterusnya mewakili Puan Aisyah binti Mat Sa'ad, juga wakaf tanah.
Majlis sekali lagi menyambut Yang Berbahagia Tuan Haji Ramli bin Yusof, Pengurusi Jawatankuasa Karya Masjid, menghadap dan mempersembahkan cenderamata kenangan dari anak karya kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku, Patik bagi pihak majlis sekali lagi ingin merafat sembah menjunjung kasih di atas limpah perkenaan duli-duli tuanku berangkat bercemaduli ke majlis perasmian Masjid Al-Ghufran sempena sambutan keputeraan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ke-75. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita pada malam ini telah sampai ke penghujungnya. Kami bagi pihak seluruh jawatankuasa penganjur ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua tetamu yang telah hadir ke majlis pada malam ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada agensi-agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan majlis perasmian Masjid Al-Ghufran sempena sambutan keputeraan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ke-75 pada malam ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Rasulnya supaya membina masjid dan memberikan petunjuk bagaimana mengimarahkannya seperti ayat 36 surah An-Nur yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingatkan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis berangkat meninggalkan majlis. Hadirin di pohon berdiri. Sama-samalah kita menghormati lagu negeri. Dijemput semua ahli jawatan karya untuk bergambar bersama Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Sekali lagi dijemput semua ahli jawatan kuasa karya.
Minta penyumbang itu baik-baik. Selepas ini pohon pewakaf untuk sesi bergambar bersama Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ustaz naik. Ustaz naik.